merupakan bahan penyimpan maklumat yang terdapat dalam setiap sel manusia. Kebanyakan DNA terletak dalam sel nukleus dan juga mitokondria. Maklumat dalam DNA disimpan dalam 4 jenis bahan kimia asas, iaitu adenin, guanin, sitosin dan thymine. Kaedah pengacap jaringan DNA yang merupakan tunjang kepada analisis forensik DNA mula-mula sekali diperkenalkan oleh ahli genetik di England, iaitu Sir Alex Jeffrey pada tahun 1985. Beliau mendapati bahawa terdapat kawasan pada DNA tertentu yang mempunyai jujukan yang sama berulang kali. Beliau juga mendapati bahawa setiap ulangan jujukan tersebut adalah berbeza bagi setiap individu. Penggunaan kaedah forensik DNA bagi menyelesaikan kes-kes berkaitan jenayah ini bermula pada tahun 1986 apabila satu kes jenayah rokok dan pembunuhan kejam berlaku di England. Berikut merupakan beberapa kes yang berkaitan DNA. DNA bongkar suspek sebenar kes pembunuhan ngeri 1984. Kes ini bermula apabila Christian Jessup dilaporkan diculik selepas keluar dari rumahnya di utara Toronto berdekatan Queeville pada 3 Oktober 1984. Hasil berdasar terhadap mangsa mendapati kanak-kanak perempuan itu didera secara seksual dan ditikam sehingga mati sebelum ditemui beberapa bulan kemudian di kawasan yang terletak kira-kira 50 km dari kawasan penculikan. Susulan itu, jiran keluarga Jessup, Guy Paul Morit, diberkas pada 1985 berikutan pembunuhan kanak-kanak perempuan terbabit dan disabit bersalah selepas 2 kali perbicaraan dijalankan. Bukti terbaru mendedahkan pendakwaan terhadap Paul kerana didapati bersalah membunuh kanak-kanak berusia 9 tahun pada 1984 adalah penghakiman tidak tepat. Menggunakan teknik geologi genetik, perbandingan sampel DNA dengan saudara terdekat berjaya membongkar suspek sebenar kes pembunuhan Christian Jessup. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Calvin Hoover, iaitu jiran kenalan ahli keluarga mangsa yang dilaporkan media bertindak membunuh diri pada 2015 lalu. Motif pembunuhan tidak dinyatakan di dalam berita. Kes kedua melibatkan 2 remaja iaitu Jay Cook dan Tanya Van yang berasal daripada Kanada telah dibunuh semasa dalam perjalanan ke Washington pada bulan November 1987 oleh William Earl. Pada 24 November, mayat Tanya Van yang ditemui separuh bogey ditemui di parit di tepi jalan luar bandar berhampiran Algeria, Washington. Tanya telah diperkosa, diikat dengan ikatan plastik dan ditembak di kepalanya. Pada 26 November pula, mayat Jay Cook ditemui hampir 60 batu daripada mayat Tanya ditemui. Jay telah dipukul dengan batu dan telah dicekik. Mereka berdua dilihat kali terakhir menaiki feri di Birmingham. Kes ini merupakan tonggak bagi penyiasat jenayah forensik kerana penggunaan salah sila genetik yang pertama. Pada 11 April 2018, lakaran komposit suspek dilepaskan berdasarkan DNA yang dikumpulkan dari air mani yang dijumpai pada seluar van di tempat kejadian dengan menggunakan kaedah yang disebut snapshot DNA phenotyping oleh Parabon Nanolabs. Pada 22 Mei 2005, Sarah Lewinsky ditemui mati di bawah dek kayu terbiar di St. Petersburg, Florida. Mangsa telah diserang secara seksual dan dicekik. Apabila mangsa ditemui oleh polis mendedahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia kurang daripada 24 jam sebelum mayat ditemui mati. Semasa pembunuhannya disiasat, polis menemui DNA Raymond Samuels di tempat kejadian. Pada malam pembunuhan Sarah, Samuels telah berkeliaran di kawasan tersebut dan tersempat dengan Sarah yang tiada tempat tinggal. Sarah kehilangan tempat tinggal dan tidak berdaya dan akhirnya dikejar oleh Samuels. Baik sahaja polis menemui Samuels, mereka mendapati bahawa dia telah menjalani hukuman penjara selama 29 tahun kerana cubaan membunuh dan menculik. Dengan menemui DNA-nya di tempat kejadian dan hukuman penjara semasanya, penyiasat dapat mengaitkannya dengan jenayah tersebut. Disebabkan tiada saksi, DNA memainkan peranan yang besar dalam menyelesaikan kes pembunuhan ini. Tanpa DNA Samuels, penyiasat akan menghadapi kesukaran untuk menghubungkan sesiapa dengan kes ini. Menurut siasatan, tiada motif ditemui dalam pembunuhan ini. Pihak polis menggunakan electrophoresis gel yang digunakan untuk memisahkan DNA, RNA dan protein mengikut kepada saiz molekulnya untuk ujian tambahan. Dengan membandingkan DNA Samuel dan DNA yang ditemui di tempat kejadian, detektif menyedari corak jaluran itu sepadan. Kesimpulannya, bukti DNA telah dikumpul di tempat kejadian dan penyiasat mengaitkannya dengan Raymond Samuels yang telah menjalani hukuman 29 tahun penjara kerana cubaan membunuh dan menculik. Suspek akhirnya didapati bersalah dengan pembunuhan peringkat pertama. Penyiasat berkata suspek berada di kawasan tersebut selama kira-kira sebulan semasa Sarah dicekik. Suspek didapati bersalah kerana terdapat bukti DNA di tempat kejadian. Secara ringkasnya, integriti DNA adalah sangat mustahak dalam menghasilkan analisis DNA yang boleh memberikan maklumat yang terkandung dalam DNA tersebut. Maklumat yang diperoleh adalah sangat berguna dalam kes siasatan forensik.